sangat umur pun, nak start masuk Mahat Tahfiz pun kita nampak macam struggle juga. Ada yang dah umur 27 macam tu kan, masuk dekat Mahat Tahfiz nak menghafal. Baguslah, pada saya bagus. Tapi kita nampak kesukaran sikit dekat situ. Kan, biasa umur-umur ni orang dah berkeluarga, dah berkejaya semua kan. Dia duduk dekat Mahat Tahfiz, waktu tu open masjid kan, ada muslimat datang. Bila muslimat datang, mula dia betulkan jubah dia kan, dia betulkan serban dia. Dia rasa macam semua muslimat tengah pandang dia kan. Jadi itu kita bimbang benda-benda dah lajak sangat pun tak boleh, nak kecil sangat pun tak boleh. So kita nampak umur 16 tahun ni sedang-sedang, umur matang. Tapi sebenarnya poin saya kat sini, poin matang ni ialah bila anak kita tahu sebab kenapa dia perlu menghafal Quran. Itu matang. Dia ada motivasi untuk kita hafal Quran. Kami biasa buat program teknik hafazan profas ni, petah program intensif teknik hafazan profas untuk anak-anak kita. Baru ni kita buat dekat Pro2 untuk anak-anak staff di Pro2 HQ tu. Alhamdulillah lebih kurang dalam 70% berjaya capai KPI yang kita tetapkan hafal. Nak hafal ni mudah sebenarnya, tapi awal-awal tu apa yang kami bagi awal-awal sekali ialah motivasi. Kenapa dia orang perlu menghafal Quran? Kita nak sampai anak kita dia sendiri boleh jawab kenapa dia nak hafal Quran. Sebab itulah bekalan motivasi dia setiap kali dia berhadapan cabaran nak menghafal Quran ni. Sebab menghafal Quran tak sama macam belajar biasa, belajar akademik. Belajar akademik hari ni kalau dia tertidur kelas matematik, esok dia boleh cover balik. Tapi belajar Quran hari ni dia tak perform, habis. Result dia untuk itu habis. Setiap hari dia kena perform, kena hantar, kena tasmik, kena buat pengulangan dan sebagainya. Jadi sebab tu dia perlukan bekalan motivasi untuk dia pegang setiap hari. Ada orang yang kita tanya dia, kenapa nak hafal Quran? Dia kata, saya nak bawa 10 ahli keluarga saya masuk syurga. So dia buat apa? Dia tulis nama 10 orang ahli keluarga dia. Dia tampal dekat atas katil double decker tu kan. Dia duduk katil bawah, dia tampal kat bawah tu. So setiap hari sebelum tidur dia akan tengok nama anak-anak ni. Itu nama mak dia, ayah dia, adik-beradik dia. Dia jadikan itu sebagai bekalan motivasi dia. So penting untuk anak-anak kita ada motivasi. Dia tahu kenapa dia nak menghafal Quran ni. Sebab tu itu benda yang pertama sekali kami sebut. Jadi itu berkenaan isu usia lah kan. Dan bila kita sebut tentang isu integrasi ni, maknanya ada anak kita yang sambil dia belajar, sambil tu juga dia menghafal Quran. Yang banyak berlaku hari ni kan. Pukul 8 ke 10 macam tu dia orang hafal Quran, lepas tu dia orang sambung belajar akademik macam biasa. Yang kami nampaklah perbezaan bila kami bezakan dengan zaman Mahat Tahfiz penuh masa dulu dengan kita dah pusing sekolah-sekolah integrasi ni, kita nampak benda yang perlu anak-anak kita cover ni betul-betul ialah isu fokus mereka. Sebab macam saya sebut tadi, nak menghafal ni mudah, tapi apa yang lebih penting ialah menjaga kualiti hafazan tu sebenarnya. Kalau saya boleh kongsikan, salah seorang pakar dalam bidang hafazan ni lah, pengerusi lembaga tadabbur antarabangsa, Ustaz Dr. Nasir Sulaiman. Dia kata dia ni, dia hafal Quran, dia berani tebuk mana-mana ayat, dia kata dia boleh sambung. Confident dia kan. Dia kata dan dia dah lama tak mengulang Quran ni, tapi tebuk mana-mana ayat dia boleh sambung. Orang tanya apa rahsia dia. Dia kata apa? Waktu dia menghafal Quran tu, waktu tu dia jaga disiplin pengulangan Al-Quran. Sebab tu kita tengok dekat Mahat Tahfiz penuh masa, anak kita hantar hafalan baru tu pagi tu je, 2 jam tu je. Lepas tu apa dia buat? Lepas tu dia akan ulang balik 10 muka di belakang hafalan baru dia. 10 muka terakhir yang dia hantar. Lepas tu sebelah petang dia buat apa? Dia ulang balik juzuk-juzuk lama yang dia dah pernah hafal. Dah cukup 5 juz, dia ulang juz 1 sampai juz 5 dalam masa 1 hari. Dah habis 10 juzuk, dia ulang juz 1 sampai juz 10 dalam masa 1 hari. Sampai tahap dia berjaya buat syahadah. Syahadah ni dia ulang juzuk pertama sampai juzuk 30 dalam masa 1 hari. Saya ada seorang kawan, Dr. Isa Hasan Al-Hafiz, merupakan seorang doktor sekarang ni. Dia habiskan hafalan dia 3 bulan. Dia habiskan. Lepas tu dalam masa setahun tu juga dia habiskan hafalan 3 bulan dan dia berjaya buat syahadah. Orang kata dia start pukul 8 pagi waktu tu, habis sampai pukul 4 petang. Waktu tu dalam masa 1 hari dia stop, pergi tandas, mayang, makan, tu je.
Hantar tasmik. Ada dalam beberapa belas sahaja kesalahan, which is sangat minimal kesalahan. Satu Quran tu dia tasmik, dia pendengarkan hafazan dalam masa satu hari. Ini tak adalah, kita kata tak adalah sampai jalan tu tak jejak tanah. Masih manusia biasa, cuma kalau waktu dia tidur tu kita nampak mulut dia masih terkumat kamit lagi. Maknanya Quran tu dah mengalir daripada dalam jiwa dia. Ini sampai tahap macam itulah kita nak anak kita. Sebab tu saya kata nak menghafal ni mudah. Kami pernah buat program, kita bagi task anak kita dalam tempoh 1 jam hafal satu muka. Kita ajarkan teknik yang ada dalam buku 10 teknik itulah. Kita ajarkan. Ada seorang anak tu dia masuk mat tahfiz penuh masa. 2 tahun dia masuk duduk kat situ. Setahun dia masuk duduk situ, dapat dalam 2 juz sahaja, 2 juzuk sahaja sepenuh masa. Kan? 2 juzuk ni 40 muka surat. Setahun duduk kat situ, berapa puluh hari kat situ, berapa ratus hari, 40 muka surat saja dapat hafal. So mak dia sedih datang bawa jumpa, "Ustaz tolong sikit macam mana ni?" Kita pun ajar teknik. Kita bagi dalam tempoh 1 jam, cuba hafal satu muka. Anak tadi yang dalam tempoh yang dalam tempoh 1 tahun dapat hafal 40 muka, kita bagi dia test 1 jam dia dapat hampir 2 muka. Dia pun terkejut, boleh rupanya. So anak kita ni kalau kena teknik, insya-Allah boleh. Tapi bukan kat situ masalah dia. Saya kata nak hafal mudah, kena teknik boleh je. Masalah dia kat mana? Nak menjaga kualiti hafalan tu. Pengulangan tu, itu yang lagi utama. Quran ni memang hikmah dia macam tu. Allah bagi kita hafal, kita lupa, kita hafal, kita lupa, kita hafal, kita lupa. Sebab Allah nak kita sentiasa ulang Quran ni. Bila kita lupa, kita leka, kita ingat balik dia. Kita ingat balik apa yang dia kata. Memang itu yang Allah nak. Sebab tu hari-hari kita kena ulang balik Quran ni. Itu hikmah dia Allah bagi kita Quran ni, hafal lupa. Jadi sebab tu penting fasa-fasa awal tu kita fokus untuk buat juga pengulangan Al-Quran itulah sebenarnya. Sebab tu macam Umi cakap tadi, Umi tak paksa anak-anak Umi tak paksa. Macam Umi cerita tadi kan, macam tradisi kami umur 16 tahun kami masuk Mahat Tahfiz penuh masa, kita habiskan Al-Quran dalam tempoh setahun kat situ. Aiman buat yang pertama. Masuk anak kedua Syamil, jenis suka cabar diri dia, abang aku buat, aku pun buat, dia buat. Masuk anak ketiga, masa umur 15 tahun, dia cakap apa kat Umi? 16 tahun biasa abang-abang dia masuk Mahat Tahfiz. Umur 15 tahun dia cakap apa dekat Umi? Dia kata, "Umi, Irfan tak nak masuk Mahat Tahfiz. Tak nak." Umi kata apa? "It's okay, tak apa, ikut kamu." Dia pun okay. Sebab Umi memang jenis tak paksa anak-anak. Tapi apa berlaku lepas tu? Umur 16 tahun dia masuk Mahat Tahfiz. Dia masuk juga. So bila dah kita pun tak tahulah kenapa tak nak lah, tanya kan orang dah minat, masuk je lah. Bila dah besar-besar, dah tua-tua sikit ni, baru dia cerita kenapa dia masuk Mahat Tahfiz. Dia kata rupanya waktu umur 15 tahun tu dia bermimpi. Bukan mimpi 15 tahun tu lah kan. Dia mimpi dia nampak abang dia Aiman dan Syamil waktu tu tengah naik perahu dekat Tasik tengah naik perahu, pakai jubah putih, serban putih, pegang Quran dekat dada, lambai dekat dia. Lepas tu ada macam asap-asap sikit, macam cerita Rashid Sibi tu kan. Macam tu. Life jacket semua tak pakai. So dia kata seolah-olah dia ni abang-abang dia ni macam tengah pergi ke satu tempat yang baik, tinggalkan dia. Kenapa dia tak ikut serta sekali? Akhirnya dia kata, "Okey, aku buat keputusan, aku masuk Mahat Tahfiz." Akhirnya hidayah tu Allah bagi melalui mimpi pada anak. Mak ayah tak paksa, tak. Allah bagi hidayah tu, Allah suntik melalui mimpi. Kerja kita apa? Hasil semua kerja Allah. Kerja kita apa dia? Kita buat apa yang terbaik. Sediakan pembudayaan untuk anak kita tu daripada dia kecil lagi, daripada yang kita cerita sebelum fasa perkahwinan tu lagi. So bukan 16 tahun tu anak tu masa tu baru terkial-kial baru nak kenal apa macam mana nak baca Quran ni, baru nak terkial-kial masa tu, tak. Kita siapkan anak kita umur 16 tahun tu dah masuk ke Mahat Tahfiz tu, dah siap dengan peralatan, pedang, dia punya perisai semua dah siap, tinggal nak pergi berperang je. Bukan datang tak bawa apa-apa terkial-kial, ni macam mana nak buat apa ni, tak. Preparation pembudayaan tu sebelum kita kahwin lagi kita dah buat dah pembudayaan untuk anak-anak kita masuk Mahat Tahfiz ni. Sebab tu kami ada Akademi Profas. Orang tanya kami, kenapa kami tak nak buka Mahat Tahfiz? Kita kata Mahat Tahfiz bersepah banyak dah. Tapi apa yang kurang? Persediaan untuk anak-anak kita, pembudayaan untuk anak-anak kita sebelum masuk Mahat Tahfiz tu.
Itu yang kami tubuhkan Akademi Profas. Kita latih anak-anak kita untuk membuat persiapan sebelum masuk ke Mahat Tahfiz. Ini apa yang banyak kita fokus lah dekat sini. Jap, kalau boleh saya takutlah short sendiri kat sini. Saya nak tanya dululah. Kalau tak saya cerita panjang lagi. Tapi nak tanya dulu dekat sini. Setakat ni ada soalan tak? Sebab biasa kami bagi kadang-kadang 2 jam tak cukup nak soal jawab. Tu nak tanya dulu. Kalau tak banyak soalan kami bercerita lah. Kalau ada banyak soalan kita akan buka sesi soal jawab cepat sikit. Boleh saya survey dulu tak? Saya buat sedikit bancian. Ada tak siapa-siapa dekat sini yang ada soalan setakat ni? Oh, memang tak ada ya? Oh, ni first time ni tak ada ni. Ada tak setakat ni? Kalau yang ada apa-apa soalan, kita tak minta bagi sekarang. Kita akan buka sesi soal jawab tapi nak survey dulu. Kalau tak saya akan cerita panjang sikit lah. Ada? Setakat ni? Tak adanya? Okey. Oh, first time tak ada. Alhamdulillah. Sebab saya rasa ni orang Jelebu ni memang makam ilmu dia tu tinggi, insyaAllah. So settle lah, kita tak payah cerita banyak sangat lah, insyaAllah. Okey. Jadi bila masuk fasa anak kita 18 tahun ke atas, waktu ni dia dah habis, macam tadi kita cerita, dia ambil SPM. Memang Umi tak tetapkan sangat. Kata nak ambil subjek apa, kita serahkan dekat anak kita. Kita bagilah advice sikit. Macam asalnya abah kami cakap dekat Dr. Syamil, kata ambil bidang IT. Zaman tu kan tengah famous zaman IT waktu tu. Ambil bidang IT, nanti boleh jadi hacker ke apa ke. Jaga cyber security Malaysia ke apa kan. Tapi Syamil tak nak.